Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini saya tak ada dekat meja. Bolehlah saya berjalan-jalan sikit. Anda tahu nanti kalau Ustaz Amirul kata saya nak kena semak bacaan surah Ar-Rahman daripada tuan-tuan perempuan, saya akan pergi ke sana, ya. Okey, baik. Mari sama-sama kita baca surah Ar-Rahman sebentar tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban Sadaqallahul azim. Itulah 5 ayat yang kita baca sebentar tadi. Sebagai peringatan kepada kita, kita dah belajar daripada ayat nombor 5, untuk kita masuk syurga sekeluarga ini, kita menghargai daripada Ar-Rahman yang memberi kita matahari dan bulan. Kita sudah bincang panjang, dan kemudian pada nikmat nombor 3 pada ayat nombor 4 tersebut, ya, mengapa nombor 4 itu ataupun ayat 4 itu penting? Allamahul bayan, maksudnya Allah mengajarkannya. Nya itu merujuk kepada ayat nombor 3, iaitu insan, manusia. Ya, kita belajar terbalik sikit, pasal sebenarnya kita nak lihat nombor 4, nombor 3, nombor 2 dan juga nombor 1, nikmat yang Allah berikan. Dan kalau kita dapat hargai, bawa balik pada jam 12 ini, maksudnya ini adalah antara formula teknik bagaimana kita memastikan keluarga kita masuk syurga sekeluarga sama-sama. Dan ini bukan formula daripada saya, ini datang daripada siapa? Ar-Rahman. Sama-sama Ar-Rahman. Pada ayat nombor 4 itu Allah menyatakan Allamahul bayan, Allah mengajarkannya kepada manusia itu al-bayan. Al-bayan berbeza dengan la'un bahasa Arabnya, iaitu perkara-perkara yang sia-sia. Kalau kita cakap, ya, contohnya kalau katakan kita bercakap di dalam rumah yang tidak membawa bahagia, membawa kasih sayang, tidak membawa kepada kebenaran, itu sia-sia. Tetapi kalau katakan kita boleh bercakap elok di rumah, ya, contohnya lah di dalam pasangan masing-masing, ya, dalam keluarga masing-masing, bersama cucu, bersama anak, bersama dengan kawan-kawan, ada masa sempurna ataupun bahagia, ada masa tidak berapa bahagia. Yang betul-betul 100% membahagiakan kita siapa? Daripada Ar-Rahman, daripada Allah SWT. Itu pun ada orang yang kata bahawa tidak bahagia. Contoh COVID-19. Siapa yang bahagia COVID-19 datang? Datang daripada siapa sebenarnya? Daripada Ar-Rahman, kan? Tak ada datang daripada siapa-siapa. Kalau kita cakap China ke Amerika buat apa sebagainya, tetapi hakikatnya itu dengan izin daripada Ar-Rahman. Allah Maha Penyayang. Dan salah satu perkara yang kita nampak, yang saya nampak lah tuan-tuan sekalian, salah satunya ialah apa? Kita nampak dengan COVID-19 itu, kita makin dekat ke makin jauh dengan Al-Quran? Makin dekat, kan? Paling kurang pun kita duduk di rumah, ya. Kemudian kita dapat lebih menghargai kepada keluarga. Jadi ini semua adalah aturan daripada Allah. Masa PKP awal dahulu mungkin kita tak nampak. Saya tak nampak. Jadi nikmat nombor 3, Allamahul bayan. Sama-sama. Allah mengajarkan kepada kita semua, mengajarkan pada manusia al-bayan. Nikmat nombor 3, ya. Nikmat nombor 2 adalah khalaqal insan. Allah Ar-Rahman menciptakan kita sebagai insan, ya, sebagai insan. Dan kalau saya bertanya kepada tuan-tuan sekalian, kalau kita berkahwin dengan siapa? Insan. Orang sebelah kita insan.
Anak kita insan. Ayah mak ayah kita insan. Jadi bila Allah mengatakan khalaqal insan, ini adalah nikmat nombor 2, ya. Nombor 4, nombor 3, nombor 2 yang petanda Allah sayang kita diciptakan sebagai insan. Insan ini maksudnya daripada perkataan nusia yang maksudnya lupa. Nasia, lupa. Jadi kesannya bila kita berkawan dan berkahwin dengan insan, insan itu salah satu cirinya, sifatnya adalah lupa. Cuba tanya pada kawan di sebelah itu, dia makan apa minggu lepas? Cuba tanya minggu lepas tak makan apa? Mari kita tanya sikit lah pasal dah boleh bergerak ni cikgu. Saya minta izin terus saya tanya pada Tuan Haji kat sebelah sana. Tuan Haji makan apa minggu lepas? Saya dah boleh jalan ni. Saya tak apa kamera dah tak nampak saya dah tu. Tuan Haji, minggu lepas Assalamualaikum. Makan nasi. Nasi apa? Nasi kerabu ke nasi dagang? Nasi kerabu. Alhamdulillah. Kita tanya pula kepada puan bersama dengan suami, ya. Minggu, kalau katakan suami jawab, isteri jawab lain tu, maksudnya ini makan tempat berbeza lah tu, kan? Minggu lepas masak apa? Kenduri. Orang lain masak kan? Mak masak kan? Okey. Dan makanan apa? Daging. Alhamdulillah. Okey. Kalau kita tanya satu lagi, boleh ya? Saya mengambil tempat yang depan lah kena soal. Nanti kat belakang pula ya kalau dengan izin. Bulan lepas makan apa? Dah tak ingat dah kan? Dan bila kita tak ingat itu, baru bulan lepas saya tak tanya tahun lepas makan apa. Itu menandakan bahawa betul-betul kita ini adalah al-insan. Memang betul. Kan? Tanya saya pun saya tak ingat. Kan? Saya ceramah apa 2 minggu lepas di My Quran Time pun saya dah tak ingat dah. Kena buka balik Al-Quran, ya. Buka balik Al-Quran, tengok balik, barulah ingat, oh rupa-rupanya saya ayat ini. Kalau semalam saya ingat lah. Ingat tu pasal saya baru saja semak balik. Semalam cerita pasal faraid. Ya, pasal harta warisan. Banyak bergaduh dalam keluarga pasal harta warisan. Dan kalau tuan-tuan ada anak rasa memang baik betul-betul, ya, tuan-tuan ada harta satu motor kecil contohnya, ataupun basikal, ataupun rumah buruk, sebenarnya kalau kita tidak siapkan insan ini dengan nikmat nombor 1, dia bergaduh. Nikmat nombor 2 apa? Kita diciptakan sebagai insan. Kita lupa, mudah lupa. Kalau kita nak jadikan insan dalam keluarga kita itu tidak bergaduh di sini, apatah lagi sampai di akhirat nanti, kena pastikan bahawa insan dalam keluarga kita itu dia tahu nikmat nombor 1. Apa nikmat nombor 1 dalam ayat yang nombor 2? Allamal Quran. Sama-sama. Allamal Quran. Iaitu Allah letakkan pada ayat nombor 2 sebelah Ar-Rahman. Sebelah Ar-Rahman. Dia kalau katakan orang itu amat mulia, kalau letak duduk kat sebelah kiri kanannya itu, dapat duduk dapat gambar saja pun. Kan? Kita dah rasa, wah, begitu kan? Apatah lagi bila katakan tuan-tuan diajarkan Al-Quran, tuan-tuanlah yang pergi kelas ke sana ke sini dengar ceramah pada waktu tengah-tengah hari ini, ya. Ataupun kalau di TV itu dengar Quran, belajar Al-Quran, Allah dah tawarkan. Allah tawarkan Allamal Quran, Allah ajarkan Quran, dan kita lah kata, ya Allah saya nak jadi pelajar Al-Quran itu. Sebenarnya kita sedang menempah tiket dekat dengan siapa? Ar-Rahman. Dan kalau katakan tuan-tuan dah dekat dengan Ar-Rahman, kita kena fikir juga untuk anak dan juga ahli keluarga kita yang lain. Adakah mereka sudah dekat? Adakah mereka sudah dekat? Kalau mereka sudah dekat, Alhamdulillah. Tapi kalau belum, apa yang perlu kita buat? Kita kena buat sesuatu. Kita kena buat sesuatu. Tetapi perkara pertama yang sesuatu itu ialah apa? Doa pada Ar-Rahman. Minta pada Allah pada waktu tengah hari ini, sambil kita dalam majlis ilmu ini, malaikat menaungi kita sebenarnya mendoakan keampunan untuk kita. Kalau kita dapat keampunan, waktu kita dapat keampunan itulah kita berdoa, insya-Allah Allah uruskan.
Tiba-tiba je nanti mak tengah buat apa tu? Tengah tengok Quran time, contohnya lah kan. Ataupun mak tengah pergi majlis ilmu, contohnya. Anak itu lambat laun dia akan terdetik dan berubah. Tapi siapa yang boleh ubah? Ar-Rahman. Kita tak boleh ubah. Fir'aun yang hebat-hebat pada zaman Nabi Musa itu, hebat macam mana dia pun, tapi dia tidak dapat mengubah seorang individu, seorang insan, namanya adalah Asyah. Tak boleh, tak boleh. Asyah beriman ke tidak? Beriman ke tidak? Beriman. Fir'aun tidak beriman, dia rasa macam dia boleh kontrol, kawal semuanya. Tetapi bila Asyah, orang paling dekat dengan dia, no way, tak boleh dia kawal. Pasal sebenarnya Fir'aun masih lagi hamba kepada siapa? Ar-Rahman. Jadi kita sama. Kita sama. Itu sebabnya pada hari ini, bila tuan-tuan dah tengok pada nikmat nombor 2, khalaqal insan, insan ini ada kelemahan. Ada kelemahan. Kalau kita nak nyatakan kelemahan suami, isteri, anak kita, kalau saya minta senaraikan 100, rasanya semua boleh ke tak boleh senaraikan 100? Boleh, kan? Tetapi itu bukan kaedah Quran. Bukan kaedah Quran. Pergi senaraikan, okey puan, sila beritahu 100 kelemahan suami, 100 kelemahan isteri. Itu bukan kaedah Al-Quran. Kaedah Al-Quran ialah bila nikmat nombor 1 itu digabungkan dengan nombor 2, Allamal Quran. Sama-sama. Siapa yang ajar Al-Quran daripada ayat nombor 1? Ar-Rahman. Sama-sama. Ar-Rahman ini kasih sayangnya dia beri kepada orang yang sembahyang tak sembahyang pada hari ini, dia tetap bagi oksigen, bernafas. Dia khusyuk tak khusyuk pagi tadi, dia tetap juga dapat duduk di sini aman, dan buah kelapa tu kalau terjatuh pun insya-Allah masih selamat. Kan? Alhamdulillah sebentar tadi terbang-terbang pun selamat tak semua? Selamat. Kalaulah bukan Ar-Rahman, ya, kalau Al-Muntaqim contohnya, ya. Kalau mula je surah itu sebut, surah 55, Al-Muntaqim contohnya. Apa maksud Al-Muntaqim? Yang maha membalas dendam. Kalau maha membalas dendam, kalau kita pagi tadi tak khusyuk, tsunami tu kat sini. Ataupun kalau Al-Jabbar contohnya, yang maha perkasa, kan? Ataupun Al-Aziz. Kalau ikutkan, kalau tuan-tuan semua khusyuk, kan? Saya yang pagi tadi tak berapa khusyuk sangat contohnya, mungkin tu saya penceramah dua balik ke KL, naik tsunami. Bukan naik kapal terbang, naik tsunami. Pasal apa? Pasal kalau Allah nak buat, boleh tak boleh? Allah pernah buat? Pernah buat. Tetapi subhanallah, nama yang kita belajar daripada surah 55, yang kita ulang dalam surah Al-Fatihah pagi tadi dengan Ustaz Amirul adalah Ar-Rahman. Allah Maha Penyayang. Allah bagi peluang kepada kita masih lagi dengan angin yang indah ini, laut yang indah sana, ya. Kita dapat pokok kelapa, kita ada makanan, kita ada kawan-kawan kita semua di sini. Kita dapat mendengar Al-Quran. Sebenarnya Allah memberi peluang. Kalau kamu tak khusyuk semayang pagi tadi, kamu tak baca Quran dah lama, kamu tak kisah pun mengajar pada anak kamu, Allah tak denda kita cepat-cepat. Allah bagi kita peluang. Kalau Allah bagi peluang, Allah bagi peluang kepada kita berapa ratus, berapa ribu tuan-tuan. Hari inilah kalau kita senaraikan apa yang saya buat minggu lepas, kesilapan tahun lepas, 20 tahun lepas, Allah rasanya dah bagi peluang pada kita berapa kali peluang? Tak terkira. Kalau kita katalah satu hari hidup itu satu peluang, maksudnya berapa hari, berapa ribu hari kita dah hidup? Banyak kan? Itu maksudnya Allah bagi peluang. Kalau Allah bagi peluang, kita sebagai hamba Ar-Rahman yang baca surah Ar-Rahman, bila kita tengok pada si isteri saya ni, kelemahannya ada 200. Yang si suami lagi banyak, 351. Wah, kan? Pasal orang perempuan dia lebih detail. Dan pada waktu itu kita akan ingat kepada ayat pertama surah Ar-Rahman. Macam mana bunyinya? Berapa banyak Ar-Rahman dah bagi peluang pada kita? Kalau Allah dah bagi kita tak terhingga, kita nak bagi peluang pada suami ataupun isteri kita berapa banyak peluang?
sebanyak-banyaknya tapi kan, dia tak ada tapi-tapi dah. Kalau katakan surah Ar-Rahman ini sebenar-benarnya yang kita iman, yang kita dah nampak dah, Allah dah bagi saya sebanyak-banyak peluang sampai tahap ini. Kalau satu hari dikira satu peluang, maksudnya dah berapa puluh ribu. Itu kalau satu hari satu peluang. Tapi dalam satu hari ini pun kita ada banyak silap, betul? Banyak. Dan kalau kita kira-kira tadi baru 351. Sebenarnya 351 itu, kalau Allah dah bagi peluang sebanyak-banyaknya kepada si suami ataupun pada isteri atau pada si anak, maksudnya bagi seorang insan yang bersama, kita nak bagi peluang ke tak? Bagi peluang ke tidak? Ke kata tak boleh bagi peluang. Kalau tidak, suami saya naik minyak. Maksudnya isteri saya ni kalau dia beliti tu, nanti dia beliti lagi tu, saya tak boleh bagi peluang. Ataupun saya kena bagi peluang. Mana satu? Bagi peluang sambil kita berdoa pada siapa? Ar-Rahman yang dah jaga semua ini dengan sempurna, kan? Sempurna. Kalau kita minta pada Allah yang maha sempurna untuk tukar suami dan isteri saya menjadi sempurna, boleh ke tak boleh? Boleh, anytime. Tetapi ia tidak berlaku di dunia ini. Dia tak berlaku di dunia ini. Dia berlaku di mana? Di akhirat nanti. Di sini adalah daerah ujian, daerah untuk kita pastikan keluarga itu kita uruskan dengan kasih sayang. Dan bila cakap tentang kasih sayang, bukan sekadar sayang begitu saja. Kalau ketika dia bagi bunga ros, oh sayang apa? Oh contohnya kan. Tapi kalau katakan dah mula 351 dah nak tambah lagi 10 lagi hari ini, kan? Pada waktu itu kalau katakan hari ini saya sayang kurang sedikit, kalaulah kasih sayang Allah ni makin kurang pada kita hari ni, rasanya apa jadi tuan-tuan? Kalau kasih sayang kurang hari ni, semalam oksigen bernafas, kalau kurang hari ni, kalau Allah buat begitu kat kita, kalau Allah buat kat saya kan, semalam boleh ceramah, hari ini mungkin tengah ceramah tu tengah sekejap Allah tolong Allamahul bayan, tolong Allah tak bagi al-bayan pada saya. Dan kalau Allah tak bagi al-bayan, nanti pukul 12 tuan-tuan tengok nanti, tuan-tuan mungkin akan terkejut, mengapalah penceramah ni ada dekat pukul 12 ni, dia senyap je. Surah An-Nisa ayat yang tuan-tuan nak dengar ke? Kalau My Quran Time dah jadi begitu, siapa nak dengar begitu? Penceramah dia tak diberikan, tak diajarkan bayan, kita tak nak dengar. Rupa-rupanya yang saya boleh bercakap dekat Quran Time itu setiap hari kan, itu bukan saya yang buat segala-galanya. Siapa yang izinkan? Ar-Rahman. Allah bagi peluang. Dosa banyak kan? Tapi Allah bagi peluang. Dia muncul kat TV, dia orang nak bergambar dengan dia contohnya kan, padahal dosanya banyak tu, tapi Allah bagi peluang, bagi orang nak bergambar dengan dia, macamlah hebat sangat dia, bagi peluang. Agar Allah bagi peluang tu untuk kita makin tak bagi peluang ke, untuk kita bagi peluang kepada keluarga kita berkasih sayang ke, ataupun makin lagi bengkeng. Dan itu mesejnya tuan-tuan. Hari ini kita tak bincang panjang, kita bincang Fatihah sedikit dan kita bincang surah Ar-Rahman itu. Tuan-tuan dah baca surah Ar-Rahman, dah hafal lah pun tadi, kan? Tetapi kita nak ambil intisarinya itu, kerana kalau setiap kali kita rasa tak boleh terima kelemahan pasangan kita, memang itu adalah insan. Kalau ada yang tanya, maksudnya saya kena bagi peluang tu sampai bila? Kan? Sampai bila kita kena bagi peluang? Soalannya. Dia memang sampai akhir hayat. Kan? Jawapannya betul. Jawapannya sampai akhir hayat. Dan cara untuk kita bagi peluang itu ialah jangan kita biarkan begitu saja. Kalau tersilap, jangan biar begitu saja. Mula-mula kita minta dulu daripada siapa? Ar-Rahman. Kita minta dulu, ya Allah tolonglah suami aku ni memang asyik berdengkur je, contohnya lah kan. Tapi jangan cakap pada orang, kan? Ataupun cakap pada si suami tu pun, abang ni memang suka berdengkur lah bang.
dia pun akan terasa. Ataupun kalau katakan pada sisi awak kalau masak ni memang tak sama dengan restoran apa Mokti, contohnya kan. Bila kita membandingkan dengan orang lain, maka sebenarnya kita dah bagi peluang ke tidak? Tak bagi peluang. Kita sudah menghukum. Kalau hidup ini dengan menghukum, maksudnya 351 itu hari ini akan jadi 361. Kan? Tapi kalau katakan kita ada 351, tapi dengan 351 itulah yang kita amalkan. Maksudnya kita ambil 351 senarai. Malam-malam kita buat apa? Bangun malam. Bukan malam-malam bang, ni sini 351 kan? Ni nak tambah lagi ni. Kan? Saya belajar Quran ni dah nak tambah lagi ni. Banyak kelemahan ni. Ni dalam Quran cakap gini. Kalau kita buat begitu, itu bukan bagi peluang. Makin kita dekat dengan Al-Quran, makin kita nampak kelemahan daripada orang lain. Apa yang kita buat? Ya Allah, ada 351 ini, moga-moga suamiku yang begini, engkau jadikanlah ia sebagai seorang yang pelembut, sebagai seorang yang penyayang, sebagai orang yang suka Quran, yang suka doa 351. Yang itu okey. Itu adalah ciri hamba Ar-Rahman yang dinyatakan dalam surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan, ya, kalau tuan-tuan baca ada ciri hamba Ar-Rahman. Ar-Rahman dalam surah Ar-Rahman. Hamba Ar-Rahman dalam surah Al-Furqan, surah 25. Di situ salah satu cirinya ialah apa? Walladzina yabitun. Mereka itu suka bangun malam, ya, dan berdiri, ya, dan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal dia tahu dah bahawa saya tak akan boleh ubah suami, isteri, anak saya. Tapi saya boleh minta pada Allah. Dan bila Allah dah ubah, tuan-tuan ada tak tengok pengalaman dalam keluarga, anak, pasangan, suami, isteri pernah berubah dalam hidup? Pernah tengok? Pernah ke? Boleh tak fikir-fikir sekejap, seminit, 2 minit dalam bayu yang indah ini, dalam angin-angin sepoi ini pertama kali ni saya ceramah dekat tepi pantai ni. Sonok juga boleh buat banyak kali, ya, pada urusia rumah haji. Satu perkara dalam hidup bersama pasangan, bersama anak yang dia pernah berubah. Pernah berubah. Pernah? Ada tuan-tuan satu paling kurang? Nak cerita, nak tanya sikit lah. Apa perubahan positifnya? Jangan cakap yang dulu dia dulu. Tak payah cakap dulu. Yang sekarang dah berubah tu apa? Kita cakap pasal anak kita. Ada tak siapa-siapa yang nak berkongsi? Yang dah berubah, dah baik dah sekarang ni. Dulu lain. Dulu tu tak payah cerita. Tak kisahlah apa yang berlaku. Tapi sekarang ni dia. Siapa yang boleh kongsi? Ada yang boleh kongsi? Saya tanya ke sana lah pula. Ke belakang? Boleh. Mic ni kelebihan ni pasal boleh berjalan. Okay. Silakan. Siapa nak berkongsi? Puan boleh? Satu perkara berlaku pada anak yang dia memang dah baik sekarang. Baik apa? Pemurah dan penyayang. Pemurah dan penyayang. Ibu sahaja yang boleh cakap begitu dan faham apa yang berlaku pada si anak. Yang lain tuan-tuan sekalian mungkin tak berapa faham apa detailnya. Saya pun tak faham. Tetapi si anak itu, kalau anak saya lah, ya, saya contoh kan, bila dia pergi ke MRSM, bila saya tanya, saya bagi duit belanja, dia kata duit belanja tak cukup lah abah. Kan? Kamu beli apa? Makan apa kan? Abah dah bagi duit dulu. Hari tu ada kawan 2 orang, dia tak ada duit nak beli buku teks. Dan Adam gunakan duit yang itu untuk belanja kawan, belanja buku teks. Tuan-tuan, bila anak cakap begitu, apa perasaan kita? Subhanallah, Alhamdulillah. Dan setiap daripada tuan-tuan perempuan mesti ada pengalaman itu kan. Tapi si dulu banyaklah dia punya perangai dia tu. Tetapi bila dia sampai tahap itu dia boleh pula berfikir kawannya tak ada duit, pasal kawan mak dia, ayah dia tak berapa tinggi gaji, dan dia boleh belanja buku teks. Dan dia akan habis duit. Dan duit dia itu nanti dia nak beli makanan ke dah tak ada dah, nak belanja lebih. Pasal apa? Belanja kawan. Itu adalah satu perubahan yang berlaku dan boleh berlaku, dan siapa yang uruskan? Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rahman. Jadi tuan-tuan perempuan mati Allah sekalian, sebenarnya perubahan-perubahan itu pasti berlaku, dan yang sempurna pastinya ialah apabila sampai di akhirat nanti. Ya.
Sebabnya mengapa salah satu cara bagaimana kita nak berinteraksi dengan surah Ar-Rahman tadi itu, salah satunya, ya, banyak lagi ayat 6, 7, 8 sampai ayat 78, tapi kita nak tengok sikit pada ayat 46. Ustaz Amirul, ya, surah Ar-Rahman ayat 46. Selepas ini Ustaz Amirul akan baca dan kemudian tuan-tuan dengar. Kali kedua tu mungkin tuan-tuan nak ikut boleh, tak ada masalah, tapi ini juga sebagai kaedah, ya, bagaimana kita ingin terus kekal dengan Al-Quran, panduan daripada surah Ar-Rahman, masuk syurga sekeluarga. Ya, perkara yang boleh kita amalkan terus, tak ada yang kita baca tapi kita tunggu dulu sampai, tak, ini semua boleh dipraktikkan. Baik, kita dengar sama-sama daripada Ustaz Amirul, ayat 46 surah Ar-Rahman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولمن خاف مقام ربه جنتان Baik, terima kasih saya ucapkan pada Ustaz Amirul dan tuan-tuan yang mengikuti, iaitu ayatnya apa? Ayat 46. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Ya, kita baca Quran macam ini tuan-tuan, ya. Setiap huruf 10 markah. Minimum, paling kurang. Waliman, berapa huruf? Waw, lam, mim, nun, 4 huruf, 40 markah, 40 hasanah, istilah yang lebih tepat dalam bahasa Arab. Hasanah itu untuk apa? Kalau dalam surah Hud, Allah ceritakan hasanah ini adalah yudhibnas sayiat, akan buang kotoran dan dosa-dosa kita. Pasal sayiat, dosa-dosa itulah yang akan menghalang kita untuk masuk syurga sekeluarga, itu ke akhirat. Tapi di dunia ini ialah dengan kotoran-kotoran itu yang menyebabkan hati kita, ketika ada 351 kesilapan tadi tu, kita akan menambahkan lagi si suami atau isteri untuk membuat lebih banyak dosa. Kita yang menambah lagi. Pasal apa? Kita si suami tu kalau alang-alang buat dosa, biar sampai ke pangkal. Ada orang gitu. Anak kalau kata pun sama juga. Tetapi apabila kita ini kurang sayiat, maka kesannya kita akan makin dekat dengan siapa? Ar-Rahman. Kesannya apa? Kita akan buat apa? Kita bolehlah nak, tapi ya Allah, astagfirullah, baik malam ini saya gunakan tenaga yang ada, ataupun tak payah guna sampai waktu malam. Waktu siang itu saja pun, ketika solat zuhur, ataupun kita duduk seorang-seorang ketika solat duha, ataupun duduk sekarang ini, kita, ya Allah, tolong ampunkanlah kepada diriku, kepada pasanganku, kepada anak aku, dan tolong beri hidayah kepada mereka, ya Allah. Kerana orang yang dekat dengan Ar-Rahman ini, dia suka berdoa. Mengapa dia berdoa? Ayat 46 tu ceritakan maksud dia. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Itu ayatnya. Tapi kita mula sedikit-sedikit. Waliman, sama-sama. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Waliman, bagi orang yang takut kepada Tuhannya, ataupun yang takut maqam di depan Tuhannya. Apa maksud takut maqam di depan Tuhannya? Kita takut nanti bila kita jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, di depan Allah, saya ni suami yang bagus ke ataupun suami yang tak bagus? Kalau Allah tanyalah, ya, kepada saya, kamu ni sebagai ayah yang menunaikan amanah yang betul ke tak betul kepada 6 orang anak yang diamanahkan kepada kamu, Fazrul, contohnya. Dia rasa bimbang, dia rasa takut. Khauf, maksudnya takut. Ya Allah, kalau aku ni dipanggil lah, ya Allah, aku ni ibu yang okey ke ataupun tak okey? Tuan-tuan, bila ada perasaan itu, setiap hari kita bangun pagi, waktu kita duduk begini, kalau kita terfikir, aku ni, saya ni ayah yang okey ke tak okey kepada anak aku, ya,
Allah memberi tawaran 2 syurga. Apa maksudnya? Jannatan. Apa maksud jannatan? Jannatan maksudnya apa? Untuk siapa? Untuk orang yang takut. Nah, untuk kita tak semesti kita. Orang sebelah tu mungkin dapat, saya tak pasti dapat. Tetapi kalau saya takut, ya Allah, kalau saya takut juga, ya Allah, hari ini saya dah buat ke yang terbaik sebagai seorang isteri, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak kepada ayah saya sebagai seorang jiran, saya sebagai seorang pendidik contohnya, saya sebagai seorang apa lagi, jawatan-jawatan yang tuan-tuan ada. Kalau kita fikir-fikir balik, saya sebagai seorang doktor yang Allah terima ke yang Allah tidak terima? Kalau ada perasaan itu, perasaan khauf, maka Allah nyatakan waliman khafa maqama rabbih jannatan, ayat 46 surah Ar-Rahman. Jadi bila orang takut, dia bukan buat apa? Tuan-tuan kalau rasa takut, kita ni okey ke tak okey, kita buat apa? Macam mana nak selesaikan? Adakah rasa alamak nak buat takut? Nak buat apa? Kita berdoa. Banyakkan berdoa. Pasal apa? Bila kita berdoa, tak payah angkat tangan pun, kita berdoa, ya Allah, jadikan aku sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah yang Engkau terima, ya Allah, tolong pimpin aku, ya Allah, aku rasa macam kurang sikit yang ini. Yang itu yang kita akan baiki lepas tu. Tapi kalau kita tak ada rasa takut, maka kita akan menyenaraikan berapa? 371. Dah 71 pula. Ialah pasal 2 hari tak ada rasa takut. Ni isteri yang saya ni pergi kelas agama ni, awak tak pergi kelas agama kan? Saya tahu awak ni ada banyak kelemahan. Takutlah abang, kita nak masuk syurga sekeluarga. Abang ada 381, dah bertambah lagi. Itu bukan kesan daripada kelas agama. Bukan. Tetapi ada tak orang yang makin pergi ke kelas agama, makin boleh senaraikan 391 kesilapan suami? Boleh tak? Ada tak orang jadi gitu? Ada tak yang gitu? Makin dia pergi, dia makin lagi. Abang sebenarnya, ada tak orang jadi gitu? Ada, saya ada jumpa. Pasal dia rasakan bahawa dia pergi kelas agama itu, dia rasa dia lebih bagus daripada suaminya. Tetapi sebenarnya ialah bila Allah bagi hidayah, ia bukan kita seorang sahaja yang perlukan hidayah. Nanti kita salat zuhur kan, kita akan baca apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan hidayah kepada siapa? Saya ke pada kami? Kami. Pasal kami ni nak masuk syurga, satu keluarga. Iyyaka a'budu, betul ke? Bukan. Semayang malam-malam kita baca apa? Seorang-seorang kita semayang ni. Iyyaka na'budu, kami beribadah dan kami memohon pertolongan. Padahal kita seorang je bangun malam, ataupun kita semayang sunat. Pasal apa? Pasal sebenarnya, ya Allah, kami itu adalah siapa? Keluarga kita pun kita kena mereka tak semayang lagi. Oh ya Allah, mereka ni tak mohon pertolongan, mereka ni ada masalah kesihatan dan sebagainya. Ya Allah, tolong ya Allah. Itu nasta'in ataupun na'budu yang kita baca dalam surah Al-Fatihah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, inilah daripada surah Ar-Rahman, ya, beberapa poin yang kita dah belajar sebentar tadi. Ini sebagai tazkirah pada saya, kepada tuan-tuan. Dan di dalam buku ini tuan-tuan boleh baca banyak lagi tadabbur Al-Quran. Ya. Kalau saya bawakan tuan-tuan kepada muka surat 82. Muka surat 83 ya. Kalau siapa yang ada buku tak, yang tak ada tak apa, pasal dia merujuk kepada surah Ar-Ra'du ayat 24. Saya nak minta Ustaz Amirul baca ayat Ar-Ra'du surah 13 ayat 24. Ini sebagai semangat pada tuan-tuan ya, sebab balik daripada program ini boleh baca balik muka surat 83. Tapi saya terangkan sedikit apakah yang disampaikan dalam surah Al-Furqan, apa yang disampaikan dalam surah Ar-Ra'du. Yang ini kita nak bincang surah Ar-Ra'du ayat 24.
Sepanjang Al-Quran ini penuh dengan panduan masuk syurga sekeluarga. Itu sebabnya bersama Al-Quran, bersama dengan rumah ngaji selepas ini, buat kelas-kelas kecil, baca Quran, cuba faham sedikit-sedikit, untuk kita sama-sama bila baca itu kita rasa lebih lagi kita menghayati apa yang kita baca. Jadi kita tengok surah Ar-Ra'd ayat 24. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار Surahul Azim daripada surah Ar-Ra'd, Allah menyatakan dalam ayat 24 itu, salamun alaikum bima sabartum. Kita belajar sikit. Salamun itu kesejahteraan, alaikum ke atas kamu, bima dengan apa, sabartum kamu bersabar. Ada penerangan sebelum ayat itu, daripada ayat 19 sampai ayat 23. Itu perkataan daripada siapa? Cuba tengok balik ayat 23 tu, Ustaz. Daripada siapa ayat itu? Salamun alaikum bima sabartum. Malaikah, para malaikat. Malaikat ketika menjemput tuan-tuan ke syurga, dia cakap apa? Salamun alaikum bima sabartum. Begitu kan? Kesejahteraan ke atas kamu atas apa yang kamu sabar. Tuan-tuan boleh bayangkan tak? Tuan-tuan duduk tengah-tengah panas begini, adalah kemah kan? Ini kena sabar ke tak sabar? Sabar je lah. Kan? Kena sabar kan? Tapi kesabaran ini dicatat oleh para malaikat. Dan bila sampai di akhirat nanti, di syurga Allah Subhanahu Wa Taala, salamun alaikum bima sabartum. Itu adalah ucapan kepada tuan-tuan sekalian. Kita doakan kita semua, ya, dengan ahli keluarga kita. Pasal apa? Pasal kita bersabar. Ada sifat-sifatnya sebelum itu, ayat 19 hingga 23, ya. Tapi nak ceritanya ialah kerana sabar itu memang dihargai betul-betul, dan Allah mencatat dengan malaikat yang mencatat tersebut. Dan bercakap tentang sabar dalam hadis Nabi, ya, sabar itu adalah seperti dhiya. Salat itu seperti nur. Dalam hadis Nabi, ya, salat seperti nur. Kalau sabar ini seperti apa? Dhiya. Sama-sama sebut, salat seperti nur dan sabar itu sebagai dhiya. Ya, al-qamakal dalam bahasa Arab lah, ya, daripada hadis Nabi. Apa maksud dhiya? Dhiya itu adalah cahaya matahari. Kalau nur, cahaya apa? Cahaya bulan. Mana yang panas, mana yang sejuk? Cahaya mana yang sejuk? Cahaya bulan ke cahaya matahari? Cahaya bulan yang sejuk, matahari panas. Bulan dia pantulkan cahaya daripada matahari, itu dari segi sainsnya. Tetapi yang panasnya adalah matahari. Sebabnya bila Allah cakap dalam ayat 45 surah Al-Baqarah, wasta'inu bis sabri was salah, dua-dua tu ada. Sabar dan salat. Sabar itu panas ke sejuk? Sabar. Panas. Nak sabar kalau katakan tengah marah, sabar tu panas ke sejuk? Panas waktu itu. Tetapi kalau waktu solat, nanti kita solat zuhur nanti, bila kita sujud itu, apatah lagi kita faham pula subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ataupun Allahu akbar. Pada waktu itu saja kita rasakan bahawa siapa? Saya ni kecil. Semua masalah, semua yang besar-besar itu jadi apa? Jadi kecil. Yang paling besar siapa? Allah. Yang paling penting siapa?
pada waktu itu kita rasa sejuk ke panas? Sejuk. Sebabnya ketika kita bersabar memang panas. Memang panas. Yang bercakap pun panas juga. Kan? Yang dengar pun panas. Tapi kadang-kadang bukan pasal panas, kadang-kadang dalam aircon pun boleh panas. Betul kan? Balik rumah ada kipas, ada aircon, tapi bila katakan suami ke isteri ke buat kita panas, waktu itu kita kena buat apa? Sabar. Dan kalau nak lebih lagi sabar itu, mendapat pertolongan daripada Allah, kita kena buat satu aktiviti namanya apa? Solat. Itu adalah sabar yang sejuk. Puncak kepada sabar ialah apa? Puncak kepada sabar, solat. Wasta'inu bisabri wassalah, bukan sekadar maksudnya minta tolong dengan sabar dan solat, tapi mintalah tolong dengan sabar. Puncak kepada sabar itu adalah apa? Solat. Itu sebabnya kalau kita ada masalah, kita sabar. Kita marah sangat dengan suami ke, dengan isteri ke, dengan anak ke, puncaknya ialah apa? Kita solat. Itu tandanya memang betul-betul kita sabar. Pasal kita tahu dah sebenarnya yang boleh selesaikan masalah itu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, Allah bawakan ayat surah Ar-Ra'd itu kepada kita pada hari ini adalah untuk apa? Saya bawakan untuk kita sama-sama ingat bahawa sabar ini dia ada had ke tak ada had sebenarnya untuk kita hidup di dunia ini? Ada had ke tak ada had? Kita kena sabar sampai bila? Sampai kita dapat ucapan salamun alaikum bima sabartum. Selagi tuan-tuan tak dapat lagi ucapan itu daripada suami ke, daripada isteri ke, kan, suami tak dia cakap salamun alaikum bima sabartum, dia hafal dia tapi dia tak akan cakap perkara itu. Pasal itu ucapan daripada siapa? Malaikat. Dan dia akan ucapkan di mana? Di syurga. Selagi tak dapat ucapan itu, kita kena doa pada Allah, ya Allah tolong jadikan aku ini orang yang sabar atas segala ujian, atas segala ibadah, atas segala perkara yang saya kena jauhkan daripada dosa padamu ya Allah. Ya. Jadi dengan panduan ini saya harapkan pada tuan-tuan dapat sedikit ya dalam masa yang berbaki ini. Mungkin kalau ada ruang soalan saya buka, dan sebelum kita melabuhkan pada hari ini insya-Allah. Silakan kalau ada soalan dan sebagainya, komentar, tambahan. Cikgu Lip ada? Lip. Silakan tuan. Saya bagi mic dulu untuk yang lain dengar soalan ataupun komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz, apa amalan yang baiklah kita nak melembutkan hati anak kita yang keras sikitlah, besar-besar pun keras lagi, jadi macam mana kita nak melembutkan hati dia? Soalannya ialah apakah amalan untuk kita melembutkan hati anak kita, anak kecil ke anak besar ke, yang kita nampak keras hati dia. Bukan sekadar untuk anak kan, bukan anak kita je, yang kita kahwin anak orang lain tu pun sama juga kan. Ada masanya dia keras kan. Ya Allah, macam mana ni? Baik, terima kasih Tuan Haji ya. Pasal ini bukan soalan untuk Tuan Haji je, untuk saya, untuk kita semua kan. Ada masa hatinya lembut, ada masa hati ahli keluarga kita keras. Pasal sama macam kita kan, kita ada masa lembut waktu dengar ayat Quran Ustaz Amirul, kalau dalam Quran Time dengar Ustaz Tirmizi baca tu, kita lembut. Lepas habis pukul 1 tu kan, pukul 1 minit tu boleh jadi keras dah kan. Tak payah cakap tunggu 1 minit. Pukul 12.30 kalau katakan cucu pergi ambil remote, dia tukar kartun, oh nenek boleh. Itu kita, betul kan? Kerana kita memang tahu bahawa Allah cakap dalam ayat ketiga surah Ar-Rahman tadi apa? Khalaqal insan. Kita terlupa bahawa sebenarnya kita kena bawa hati yang sejahtera, yang lembut, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Illa man atallah la yanfa'u malu wala banun. Ya. Illa man atallah biqalbin salim. Tidak bermanfaat harta anak kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Ini daripada surah Ibrahim ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya sebelum kita cerita pasal anak kita, kita cerita pasal kita. Ya. Kalau kita nampak anak kita itu
kasar ataupun hati keras, contohnya tak nak semayang, tak nak baca Quran apa sebagainya, sebelum kita cakap pasal dia dulu, kita dahulu. Bila kita semak pada diri kita, kita mula kaedah Nabi Muhammad juga ialah apa istilahnya kalau lepas solat itu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Perkataan pertama yang Nabi ucapkan apa? Astaghfirullah. Astaghfirullah. Kalau kita amalkan, Tuan Haji, saya kena ingatkan juga, saya kadang-kadang terlupa kan. Kadang-kadang kita fokus kepada yang di depan, yang di sini tak nampak. Kaedah daripada surah Nuh ya, pada ayat 9 10 begitu ialah istighfar. Bila kita mula istighfar, apa janji Allah dalam surah Nuh ya, surah ke-71 lebih kurang begitu. Allah kata Allah akan yumdidkum. Allah akan beri tambah kepada harta, kepada anak ya, ataupun sebelum itu yursilis sama. Allah akan hantar daripada langit. Terjemahan biasa akan cakap hantar daripada langit hujan, tapi bukan sekadar hujan. Daripada langit turun apa? Hujan, betul. Daripada langit turun apa? Hidayah. Daripada langit turun apa? Rahmah. Daripada langit turun apa? Barakah. Semua itu kita perlukan ya, Tuan Haji, untuk saya dan anak. Dan tekniknya dalam Quran ni Allah bagi teknik ini, dia bukan mestinya belajar tinggi baru dapat amalkan. Kita yang biasa-biasa pun boleh amalkan. Kita banyakkan istighfar sebelum nak bercakap dengan si anak. Sebelum kita nak cakap dengan anak, kita istighfar, Astaghfirullahalazim kan? Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau katakan hari itu memang kita nak bercakap betul-betul pada si anak, sebelum mula bercakap itu istighfar. Allah janji, baca nanti dalam surah Nuh, Allah janji yursilis sama alaikum midrara. Allah hantar daripada langit ini midrara itu bertubi-tubi ataupun kalau hujan itu amat lebat, tapi bukan lebat banjir, lebat yang membawa manfaat kepada alam ya, midrara itu. Dan wayumdidkum ya, Allah akan tambah lagi anak dan juga harta kita, ada lagi manfaatnya dalam surah Nuh itu. Jadi yang saya ingin cadangkan dan juga untuk saya, kalau ada berlaku sesuatu dalam keluarga, banyak dulu istighfar. Istighfar ini perjuangan Nabi-Nabi. Kalau dalam surah Hud bercakap tentang la ilaha illallah, istighfar. Dalam surah Nuh memang bercakap tentang istighfar. Pasal Nabi Nuh ini dia berdakwah 950 tahun. Fokusnya dia nak orang semuanya cepat-cepat istighfar kalau ada masalah. Dan insya-Allah kalau Tuan Haji, kita doakan Tuan Haji ya, pasal bila kita istighfar, kita sebenarnya minta, ya Allah, aku ni ada kekurangan. Kadang-kadang ada masalah kat depan ini kerana kekurangan saya. Dan moga-moga dengan engkau bantu ini, bila aku bercakap ini, engkau izinkan apa yang sampai pada hati si anak ke isteri ke suami aku ini adalah datang daripada Allah. Pasal perkataan saya tuan-tuan tak ada apa-apa pun. Saya cakaplah menjerit macam mana pun, dah jatuh dah satu tuan ya, belakang tu. Alhamdulillah ya. Okey, alhamdulillah. Banyak perkara alhamdulillah hari ini ni kan. Ya, dengan suasana yang indah begini, dia memang betul-betul alhamdulillah ya. Jadi tuan-tuan sekalian, itu sebagai jawapan ya, ringkas yang kita ambil daripada surah Nuh. Dan saya doakan tuan-tuan ya, selalu ingat kalau ada benda tak jadi dalam hidup kita ya, kita kena buat apa? Istighfar. Kerana istighfar ini amat kuat ya. Dulu saya ingatkan istighfar ni okeylah kan, ingatkan biasa-biasa saja. Rupa-rupanya istighfar ini, perkataan itu terus sampai ke langit. Allah memerhati kepada jiwa yang istighfar. Sebab istighfar tuan-tuan kena ingat 3 perkara ya. Istighfar keluar daripada mulut, satu, tapi daripada hati juga perlu dipastikan. Dan yang ketiganya daripada jawarih, daripada perbuatan kita. Jadi bila kita kata Astaghfirullahalazim, keluar daripada mana? Mulut. Ikut imam ke apa ke, okey, lulus. Baru satu daripada 3. Dia tak cukup lagi. Dia kena datang daripada hati. Hati itu cakap bahawa ya Allah, ampunkanlah aku ya Allah. Kita sendiri cakap, ya Allah, mungkin ada kekurangan yang ada dalam diri aku, ada perkara dosa yang aku buat, ya Allah, tolong ampunkan aku. Dia mesti datang daripada hati.
bukan sekadar nak di mulut sahaja. Dan lepas kita ucapkan istighfar itu, kita nak buat pada perbuatan kita. Kita katakan macam contohnya, saya selama ini kalau cakap dengan anak memang menengking ke tinggi suara, tapi bila astagfirullahalazim, ini bukan sunnah Nabi. Nabi kalau tengking pada sahabat, sahabat larinya. Jadi ya Allah, astagfirullahalazim. Kalau kita tahu perkara itu, lepas itu kita akan mula cakap lembut-lembut ataupun elok-elok, itu tandanya kita memang istighfar. Kalau lepas istighfar, astaghfirullahalazim, wah, tenang betul dekat masjid. Balik rumah, kalau jadi begitu, itu istighfar lulus ke tak lulus? Tak lulus. Jadi kalau tak lulus kena buat apa? Istighfar balik. Kan? Ya Allah, minta maaf lah ya Allah, baru je istighfar, tak lulus balik, istighfar lagi. Tak apa, kerana kita ingat Allah, Allah tidak akan lupakan kita. Ya. Jadi istighfar ni sebenarnya nak memandu hati kita ingat Allah, itu je. Kan? Itu peranan penting sebenarnya. Pasal apa? Pasal kita cakap dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu. Padamu ya Allah. Na'budu ini adalah fi'il mudhari'. Dia istimrar, dia berjalan terus. Jadi dia tak boleh putus dalam hidup kita ni. Padamu ya Allah, aku ini berterusan beribadah. Ada waktu tak payah ibadah pun tak apa kot. Cakap tengking-tengking pun tak apa kot. Mengumpat pun tak apalah. Mengumpat ibadah ke tidak? Tidak. Tengking pada suami, kalau rasanya tak nak masak untuk suami, suami rasa macam saya makan kedai lah, saya makan seorang-seorang, tak payah belanja, isteri saya dah malas sangat, biar dia. Itu ibadah ke tidak? Tidak. Jadi bila tidak ibadah, kita kena minta ampun. Pasal kita dah cakap, ya Allah, aku padamu ya Allah, hanya padamu ya Allah kami sentiasa beribadah. Itu maksud sebenarnya. Na'budu itu dalam mudhari' itu dia istimrar, dia berterusan, dia tak boleh putus. Putus saja kita kena top up dengan istighfar. Ya. Pasal dia lebih kurang macam kita jumpa pelajar macam cikgu, oh mana cikgu? Cikgu di sana, kan? Cuba bayangkan kalau pelajar datang sekolah, dia jawab periksa, dia menipu. Dia menipu kan, dia tiru ke, dia menipu ke. Rasanya cikgu di sekolah seronok, suka ke tak suka? Tak suka. Pasal dia menipu. Kalau ada orang yang dia menipu pada Tuhan, rasanya Tuhan suka ke tak suka? Tak suka. Dalam solat dia kata, padamu ya Allah kami ini sentiasa berterusan beribadah. Luarnya dia pergi tipu Tuhan. Dia pergi tengking suami dia, kemudian dia pergi tengking isteri dia, ya. Maksudnya dia berterusan beribadah ke ataupun kadang-kadang? Menipu ke tidak? Tipu siapa? Jadi sebabnya kita kena, ya Allah, ampun ya Allah, banyak dah. Saya kan. Fatihah cakap, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wah, betul-betul semangat. Kan? Tetapi rupa-rupanya, kau dia penipu. Kita tidak mahu digelar penipu. Kalau cikgu cakap pelajar penipu, pelajar tu stres tak? Tertekan kan? Dan rasanya cikgu sayang tak pelajar penipu? Mak kalau dapat anak penipu, suka? Siapa suka anak penipu? Kalau kita yang penipu? Jadi kita kena banyak istighfar agar kita tidak digelar sebagai ayah dan ibu penipu. Dan kalau kita dapat selalu istighfar, moga-moga Allah ampunkan kesilapan kita, moga-moga Allah izinkan kita masuk syurga sekeluarga, insya-Allah. Baik, kita ada habis ya masa kita. Terima kasih diucapkan pada tuan-tuan. Saya ucapkan penghargaan pada Rumah Ngaji Negeri Kelantan yang menganjurkan program pada